Pernahkah Anda berada dalam satu saat di mana semuanya kelihatan tidak lagi bermakna? Bila Anda baring di atas katil pada waktu malam, memandang ke siling dan merasai satu kekosongan yang begitu dalam, sampai Anda sendiri tertanya-tanya sama ada Anda mampu bertahan hingga esok? Anda cuba tersenyum kepada orang lain, tetapi di dalam hati, ada jeritan yang memohon pertolongan. Dan saat itu, Anda bertanya kepada diri sendiri, adakah Tuhan sudah melupakan aku? Jika soalan itu pernah melintas dalam fikiran Anda, maka perkongsian ini adalah untuk Anda. Kerana hari ini, saya ingin Anda tahu bahawa kasih Tuhan terhadap Anda tidak pernah berhenti. Walaupun Anda sedang bergelut untuk tidak menyerah, Tuhan sedang menulis bab yang paling indah dalam kisah hidup Anda. Pernahkah Anda rasa seperti telah sampai ke penghujung segalanya? Seolah-olah tiada lagi apa-apa selain kegelapan yang menyelubungi Anda? Kadang-kadang, apa yang Anda bina selama ini kelihatan seperti runtuh di depan mata. Impian yang pernah membuat Anda tersenyum kini hanya tinggal abu. Dan Anda bertanya, bagaimana aku boleh sampai ke tahap ini? Bila Anda mengenang kembali, Anda sedar betapa banyak usaha dan pengorbanan yang telah dicurahkan, namun kini, apa yang tinggal? Seolah-olah semuanya telah mati dalam diri Anda. Harapan, kekuatan, bahkan iman. Dan Anda pun percaya bahawa ini adalah penamat segalanya. Tetapi bagaimana jika saya katakan, ini bukan pengakhiran? Bahawa saat segalanya kelihatan hancur, mungkin skim titik permulaan bagi sesuatu yang benar-benar baru? Tanah yang runtuh di bawah kaki Anda mungkin sedang membuka ruang untuk asas yang lebih kukuh. Satu tempat di mana Tuhan akan membina sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Dalam kisah Lazarus, apabila Yesus tiba di kampung itu, semua orang fikir sudah terlambat. Lazarus sudah mati. Sudah beberapa hari. Mayatnya sudah berbau. Secara manusia, tiada harapan. Tetapi Yesus tidak bergantung pada logik manusia. Dia pakar dalam membangkitkan apa yang dunia anggap telah berakhir. Bila semua orang rasa ia sudah terlalu lewat, Yesus membuktikan bahawa bersamanya, tidak ada istilah terlambat. Dia memanggil nama Lazarus. Dan Lazarus, yang sudah mati, keluar semula. Hidup. Dipulihkan. Mungkin keadaan Anda hari ini serupa. Anda fikir sudah terlalu lambat untuk memperbaiki perkahwinan Anda, terlalu lambat untuk kembali bermimpi, terlalu lambat untuk merasai kegembiraan semula, terlalu lambat untuk membina semula apa yang telah hancur. Tapi cubalah renung ke dalam hati Anda dan ingatkan diri Anda, bilakah Tuhan pernah berjanji bahawa hidup akan sentiasa mudah? Tidak pernah. Tapi Dia berjanji akan bersama Anda dalam setiap perjuangan. Dia berjanji tidak akan meninggalkan Anda. Tarik nafas dalam-dalam dan fikirkan semula tentang hidup Anda. Berapa kali Anda pernah rasa mahu menyerah? Berapa kali Anda menangis dalam diam agar tiada siapa yang tahu? Berapa malam Anda baring di atas bantal sambil fikir bahawa Anda takkan mampu bertahan sehari lagi? Namun walaupun semua itu, Anda masih ada di sini sekarang. Apa maksudnya? Itu tandanya Anda memiliki kekuatan. Walaupun hati Anda terluka, walaupun badan Anda letih, walaupun hati Anda penuh dengan ketakutan, kerana Anda tidak tiba ke titik ini secara kebetulan. Ada maksud yang jauh lebih besar di sebalik semua ini. Dan bagaimana jika kesakitan yang Anda alami sekarang akan menjadi kisah kesaksian Anda suatu hari nanti? Dan bagaimana jika lembah terdalam inilah tempat di mana Tuhan akan hadir kepada Anda dengan cara yang Anda belum pernah alami sebelum ini? Kadang-kadang, Tuhan izinkan segalanya musnah, bukan kerana Dia mahu menyakiti Anda, tetapi kerana Dia mahu membina semula dari awal. Dia mahu Anda tahu bahawa apa yang Dia rancangkan untuk Anda jauh lebih besar daripada apa yang Anda telah hilang. Perkara seperti ini juga berlaku dalam dunia sebenar. Berapa banyak kisah telah kita dengar tentang orang yang kehilangan segalanya, tetapi apabila semua kelihatan buntu, mereka menemui arah baru. Orang yang muflis, yang dikhianati, yang ditinggalkan, yang kehilangan orang tersayang. Dan di saat mereka fikir hidup mereka telah berakhir, Tuhan tunjukkan bahawa sebenarnya, semuanya baru bermula. Dan bagi Anda yang sedang bergelut hari ini, ingatlah, Tuhan belum selesai menulis cerita Anda.
Harga kasihnya tidak boleh diukur dengan wang ringgit sekalipun ia bersamaan dengan Rp250.000. Kerana kasih Tuhan tidak mengenal batas dan tidak akan pernah habis. Dan dalam tengah-tengah kekacauan itu, ada jiwa-jiwa yang mengalami kehadiran Tuhan dengan begitu mendalam sehingga hidup mereka berubah sepenuhnya. Rasa sakit menjadi tenaga penggerak. Air mata menjadi kekuatan yang menyegarkan. Pernahkah anda mendengar kisah tentang J.K. Rowling? Sebelum dia mencipta kisah Harry Potter, dia adalah seorang ibu tunggal yang berdepan dengan masalah kewangan yang sangat berat, mengalami kemurungan yang teruk, dan ditolak berkali-kali oleh syarikat penerbitan. Bayangkan jika dia berhenti pada waktu itu, jika dia mempercayai bahawa kegelapan saat itu adalah akhir segalanya, tetapi dia memilih untuk teruskan. Dia tetap bertahan. Dan saat yang kelihatan seperti penamat, sebenarnya menjadi permulaan bagi sesuatu yang luar biasa. Mungkin anda belum nampak jalan keluarlah sekarang. Mungkin segala yang berlaku di sekeliling anda sedang berteriak bahawa semuanya sudah berakhir. Tapi perasaan yang anda rasakan sekarang bukanlah pengakhiran kisah anda. Ia hanyalah jeda seketika sebelum kelahiran semula bermula. Dan apabila Tuhan campur tangan, apa yang mati pun boleh hidup kembali. Bahkan impian yang anda tanam dalam-dalam kerana merasakan tiada harapan lagi pun boleh dipanggil satu persatu untuk muncul semula. Mereka akan bernyawa semula. Mereka akan hidup. Maka walaupun anda rasa letih, walaupun anda rasa seolah-olah tiada lagi kekuatan, genggamlah harapan itu. Tarik nafas perlahan-lahan. Kerana padang pasir yang sedang anda lalui akan berakhir. Dan nanti, bila anda menoleh ke belakang, anda akan sedar bahawa pada detik inilah, tepat saat ini, Tuhan sedang menggendong anda di dalam pelukannya. Ini bukanlah penamat. Ini adalah permulaan baru. Dan kali ini, Tuhan memegang seluruh kendali. Pernahkah anda merasai bahawa diri anda tidak cukup baik? Tidak cukup suci? Tidak cukup bijak? Tidak cukup kuat? Pernahkah anda pandang cermin dan berkata dalam hati, Tuhan tak mungkin boleh guna aku begini. Aku terlalu banyak buat salah. Aku terlalu sering gagal. Mungkin sekarang anda sedang memikul beban rasa bersalah yang sangat berat. Berfikir bahawa semua peluang telah berlalu, bahawa waktu anda sudah habis, dan yang tinggal cuma bertahan hidup sahaja. Tapi izinkan saya sampaikan satu kebenaran yang boleh mengubah segalanya. Tuhan tidak menunggu kesempurnaan. Dia mencari kesanggupan. Kitab suci penuh dengan kisah orang-orang yang menurut pandangan manusia, tidak layak dipilih. Musa mengalami kesukaran untuk bercakap. Bahkan dia cuba berdalih dengan Tuhan bahawa dia tidak layak, bahawa tiada siapa akan mendengar. Tetapi apakah balasan Tuhan? Aku akan bersama kamu. Gideon pula menganggap dirinya paling hina dan lemah. Namun begitu, Tuhan tetap memilih dia untuk memimpin bala tentera. Daud hanyalah seorang penggembala domba yang diabaikan, tetapi dia diurapi menjadi raja. Rahab adalah seorang pelacur, tetapi dia dipilih untuk berada dalam silsilah keturunan Yesus. Petrus, yang panas baran dan penuh ketakutan, pernah menafikan Yesus sebanyak 3 kali, tetapi dia dipanggil menjadi salah satu tonggak utama gereja. Berapa kali anda pernah berkata pada diri sendiri, aku tak layak buat ini? Berapa kali anda bersembunyi di balik kegagalan masa lalu, keterbatasan, dan rasa malu anda? Mungkin anda sudah termakan oleh pemikiran bahawa Tuhan hanya memakai orang yang sempurna. Tapi itu tidak benar. Tuhan tidak memilih yang sudah layak, dia melayakkan orang yang dia panggil. Mungkin hari ini anda rasa diri anda hancur di dalam, seperti telah kehilangan segalanya. Identiti anda, kekuatan anda, keberanian anda. Tapi dengarlah ini, Tuhan tidak menuntut anda datang dalam keadaan sempurna. Dia hanya mahu anda datang dan berserah. Kerana setiap bahagian diri anda yang telah anda anggap tidak berguna, akan Tuhan ubah menjadi alat penyembuhan, penghiburan, dan harapan. Dia akan gunakan luka-luka anda untuk menjamah hidup orang lain. Dia akan jadikan penderitaan anda sebagai jalan pelayanan. Kelemahan anda akan menjadi kesaksian yang hidup. Pernahkah anda fikir bahawa apa yang paling anda sembunyikan mungkin skim yang paling Tuhan mahu gunakan untuk menjangkau seseorang? Bahawa kisah hidup anda, walaupun penuh celah dan kegagalan,
boleh menjadi jambatan antara langit dan hati seseorang yang kini sedang berada di ambang keputusasaan? Pada zaman sekarang, terlalu ramai orang sering membandingkan diri mereka dengan apa yang dilihat di media sosial. Mereka melihat kehidupan orang lain dan terdetik dalam hati, "Aku takkan pernah jadi seperti mereka." Tapi apa yang dilihat dalam gambar tidak menggambarkan perjuangan yang tersembunyi, tangisan yang tidak kelihatan, atau malam-malam tanpa tidur yang mereka lalui. Dalam diam, kita terlupa bahawa keaslian kita, perjuangan kita, dan proses yang kita alami adalah sesuatu yang amat berharga di mata Tuhan. Ada seorang wanita bernama Christine Chain. Dia dibesarkan dalam keluarga angkat, mengalami penderitaan ketika kecil, dan hidup bertahun-tahun tanpa benar-benar mengenali siapa dirinya. Sampai satu hari, dia mengambil keputusan untuk berhenti bersembunyi dan menyerahkan segala kesakitannya kepada Tuhan. Hari ini, dia menjelajah ke seluruh dunia menyampaikan Injil, menyelamatkan mangsa pemerdagangan manusia, dan membantu orang lain menemui semula identiti mereka. Bukan kerana dia sempurna, tetapi kerana dia sanggup dipakai oleh Tuhan. Tuhan yang memanggil orang-orang biasa di masa lalu, masih memanggil hari ini. Dan dia sedang memanggil kamu. Tidak penting apa yang telah orang lain katakan tentang kamu. Tidak penting jika kamu rasa kamu tidak pandai berkata-kata, takut bercakap di depan orang ramai, atau rasa malu dengan kisah silam kamu. Tuhan tidak melihat kekuranganmu seperti manusia melihat. Dia melihat hatimu. Dan jika dalam hatimu masih ada sedikit kepercayaan, Tuhan akan nyalakan semula api yang besar dari percikan kecil itu. Mungkin sekarang kamu bekerja di sebuah tempat biasa, dan rasa hidupmu tiada arah tuju. Tapi Tuhan boleh menggunakan kamu di situ. Melalui cara kamu melayan orang lain, melalui kejujuranmu, melalui kekuatanmu untuk terus bertahan walau susah. Kamu mungkin seorang pelajar, seorang ibu, seorang bapa, seorang pesara. Tuhan tidak terhad oleh umur, kelayakan, atau status. Dia hanya menanti kamu berkata, "Inilah aku, ya Tuhan." Jangan sesekali meremehkan kuasa hati yang berserah sepenuhnya. Jangan fikir hidup kamu perlu sempurna baru Tuhan dapat bertindak. Kasih kurnia Tuhan tidak berdasarkan prestasi kamu. Ia berdiri atas dasar kasih-Nya, dan kasih itu tidak pernah gagal. Jadi, jika hari ini kamu rasa diri kamu terlalu kecil, ingat bahawa dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan sahaja, Tuhan memberi makan kepada ribuan orang. Jika kamu rasa lemah, ingat bahawa dalam kelemahanlah kuasa-Nya menjadi sempurna. Dan jika kamu rasa tidak kelihatan oleh sesiapa, ketahuilah bahawa Tuhan sedang melihat kamu. Dia telah memilih kamu. Ya, kamu. Ada waktu bila diamnya Tuhan sangat menyakitkan. Rasanya lebih menyakitkan daripada jawapan yang ditolak. Sebab kita berdoa, mencurahkan isi hati, menangis sambil berlutut dan tetap tidak ada apa-apa yang berlaku. Kita harapkan satu petanda, satu pintu terbuka, satu kata-kata harapan tapi yang datang hanyalah keheningan. Satu kesunyian yang begitu dalam sampai boleh menimbulkan rasa takut. Lalu datanglah keraguan itu. Adakah Tuhan sudah melupakan aku? Berapa kali kamu pernah rasa seperti Tuhan tidak mendengarmu? Sudah bermacam cara kamu lakukan untuk menarik perhatiannya, tapi semuanya masih sepi? Kamu lihat kehidupan orang lain dan bertanya, "Kenapa hidup aku susah sangat?" Nampaknya semua orang maju ke hadapan, berjaya, bahagia, sedangkan kamu masih terhenti di tempat yang kamu sendiri tidak faham. Terkurung di satu musim yang tak kunjung habis. Dan yang lebih perit, tiada jawapan langsung. Hanya diam. Namun diamnya Tuhan bukan bermakna Dia menolak kamu. Diam itu adalah masa rawatan. Ia adalah proses. Ia adalah penghalusan. Dalam diam skim Tuhan membentuk tokoh-tokoh agung dalam Alkitab. Dalam diam skim Dia membentuk watak. Dalam diam skim Dia menanam akar yang dalam. Dalam diam skim Dia menyediakan asas untuk sesuatu yang hanya boleh ditanggung oleh orang yang sudah cukup matang. Keheningan Tuhan tidak pernah kosong. Ia penuh dengan tujuan. Selalu. Yesus juga pernah merasai keheningan itu. Di Taman Getsemani, sebelum salib, Dia sujud dan berdoa dalam kesakitan. Peluhnya menjadi seperti titisan darah.
Dia memohon kepada Bapa, "Jika boleh, ambillah cawan ini daripadaku." Tapi apa yang dia terima? Tiada apa-apa. Langit tetap senyap. Dan walaupun begitu, dia tetap memilih untuk percaya. Dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk tetap berada di situ. Skim yang Tuhan mahukan dari kamu dalam waktu keheningan ini, bahawa kamu tetap setia. Bahawa kamu tidak lari. Bahawa kamu tetap berdiri walaupun kamu tidak mendengar apa-apa. Kerana dalam senyap itu, Tuhan sedang bekerja. Dalam senyap itu, Dia sedang membentuk kamu untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu boleh bayangkan. Semoga kamu terus percaya walaupun belum nampak hasilnya. Kerana skim erti sebenar iman. Mudah untuk percaya apabila semuanya berjalan lancar. Tetapi untuk percaya apabila segala-galanya kelihatan keliru dan tidak masuk akal, skim kepercayaan sejati. Skim yang menyentuh hati Tuhan. Mungkin kamu telah berdoa agar mendapat pekerjaan, namun pintu masih tertutup. Mungkin kamu sedang menunggu jawapan tentang rawatan kesihatan, hubungan yang rumit, atau impian lama yang masih belum tercapai. Mungkin kamu sedang berjuang melawan ketakutan, keresahan, atau luka lama yang belum sembuh. Dan yang kamu terima hanyalah kesunyian. Tetapi ketahuilah, Tuhan lebih dekat daripada yang kamu sangkakan. Dia sedang bekerja dalam bahagian kisahmu yang belum terlihat. Dia sedang menyusun keadaan, menyentuh hati orang, membuka jalan yang kamu belum nampak dengan mata kasar. Cuba bayangkan ini, benih yang ditanam tidak mengeluarkan bunyi. Ia tersembunyi di dalam tanah, dalam diam. Tetapi di dalamnya, sesuatu sedang berlaku. Ia sedang mengakar. Ia sedang bersiap untuk tumbuh menembusi tanah. Kamu tidak dapat melihatnya, tetapi proses itu sedang berlangsung. Begitulah juga dengan hidupmu. Kesunyian daripada Tuhan adalah seperti masa benih, masa untuk membina kekuatan dari dalam. Masa untuk menanggalkan apa yang memperlambatkanmu dan menggantinya dengan kekuatan yang akan menopangmu. Berapa ramai orang yang kita kagumi hari ini pernah melalui masa sunyi sebelum mereka mencapai kemenangan? Lihat saja kisah Nick Vujicic. Dilahirkan tanpa tangan dan kaki, dia menghadapi pergolakan batin yang besar, hingga pernah cuba mengakhiri nyawanya ketika berusia 10 tahun. Dia sering berdoa meminta kesembuhan, memohon agar Tuhan menghilangkan penderitaannya, namun langit seolah-olah senyap. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Hari ini, Nick menjadi salah seorang penceramah motivasi paling berpengaruh di dunia, membawa harapan kepada jutaan orang. Mukjizatnya bukan pada tubuh yang berubah, tetapi pada hati yang diperbaharui meskipun tanpa kesembuhan fizikal. Tuhan tidak selalu menjawab seperti yang kita mahukan. Dia menjawab mengikut apa yang benar-benar kita perlukan. Kadangkala, Dia tidak mengubah keadaan kerana Dia ingin mengubah diri kita terlebih dahulu. Dia ingin menguatkanmu, mematangkanmu, dan mengajarmu untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Cuba amalkan ini. Selama 7 hari ke hadapan, ambil masa 5 minit sebelum tidur untuk berbicara dengan Tuhan tanpa meminta apa-apa. Hanya bersyukur. Walaupun kamu tidak memahami semuanya, bersyukurlah. Bersyukur atas apa yang kamu ada. Atas kehidupan. Atas peluang untuk bermula semula. Latihan ini akan membantumu untuk mendengar dalam keheningan. Ia akan melatih hatimu untuk tenang walaupun tiada jawapan. Dan pada saat yang tidak kamu jangka, Tuhan akan berbicara. Dan apabila Dia berbicara, Ia akan begitu jelas, begitu kuat, begitu penuh kasih, kamu akan faham mengapa kesunyian itu penting. Jadi, tarik nafas dalam-dalam. Jangan panik hanya kerana Tuhan belum memberikan jawapan. Dia tidak menjauh. Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang memerlukan kematangan, keyakinan dan kepercayaan yang teguh. Kerana apa yang Dia akan berikan kepadamu bukanlah perkara biasa. Ia sesuatu yang besar. Dan bila saatnya tiba, kamu akan melihat kembali ke masa ini dan mengucapkan syukur kerana tidak menyerah dalam masa sunyi itu. Ada saatnya kesakitan terasa begitu berat hingga kita mula percaya bahawa tiada makna di sebalik penderitaan itu. Bahawa ia hanya melukai, menghalang, dan melemahkan semangat kita.
Ramai orang mula masuk ke dalam kitaran putus asa yang sunyi. Mereka terus hidup seperti biasa, berpura-pura semuanya baik, tetapi dalam diam hati mereka semakin pudar hari demi hari. Dan realitinya, beban yang kamu tanggung hari ini mungkin sudah terlalu menyesakan, hingga kamu sukar mempercayai bahawa sesuatu yang baik boleh lahir daripadanya. Tetapi bagaimana jika kesakitan itu adalah alat yang sedang digunakan Tuhan untuk mencipta sesuatu yang baru dalam dirimu? Firman Tuhan dalam Roma bab 8 mengatakan bahawa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan mereka yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya beberapa hal. Bukan hanya yang baik. Tetapi semuanya. Termasuk yang paling menyakitkan sekalipun. Malah pengalaman yang ingin kita padamkan sepenuhnya dari ingatan pun, dan rahsia yang tak pernah kita ungkapkan kepada sesiapa, semuanya tidak tersembunyi daripada Tuhan. Dia mempunyai kuasa untuk menukar setiap titisan air mata menjadi kisah yang memberi harapan. Bila kita serahkan kepadanya bukan hanya kemenangan kita, tetapi juga luka dan paruh dalam hati, dia mula membentuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita sangka. Fikirkan semua perkara yang kau hadapi kebelakangan ini. Mungkin kau baru kehilangan orang yang paling kau sayangi. Mungkin hubungan yang kau harapkan berkekalan tiba-tiba terhenti. Mungkin perniagaan yang kau bina runtuh, atau kau sedang berjuang dengan pergolakan emosi yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Kau cuba bertahan, tapi dalam diam kau rasa seperti akan rebah pada bila-bila masa. Dada terasa sesak, kau mahu menghilang dari segalanya, dan kau tertanya-tanya, adakah satu hari nanti aku akan keluar dari semua ini? Namun mungkin kau belum sedar, di tengah-tengah kesakitan itu, lahirnya dirimu yang baru. Seseorang yang lebih kuat, lebih lembut hati, lebih mendalam dalam rasa dan doa. Seseorang yang belajar berbelas kasihan, yang lebih memahami kesakitan orang lain, yang kini hidup dengan kesedaran yang lebih tajam. Sebab kesakitan, apabila diletakkan dalam tangan yang tepat, boleh berubah menjadi satu tujuan hidup. Dan ini bukan sekadar kata-kata indah, ini benar-benar terjadi. Ambil contoh pelakon terkenal Diola Dadis. Beliau dibesarkan dalam keadaan kemiskinan yang melampau. Semasa kecil, dia berdepan dengan keganasan dalam rumah tangga, diskriminasi, dan sering kekurangan makanan. Dia sendiri pernah berkongsi bahawa dia kerap lapar, merasa malu dengan bau pakaian dan keadaan rumahnya. Namun, dia memilih untuk tidak tenggelam dalam kepahitan. Dengan iman dan ketabahan, dia bangkit. Hari ini, dia dihormati sebagai salah seorang pelakon paling hebat dalam sejarah. Bila ditanya dari mana datangnya kekuatan itu, jawabnya, kesakitanlah yang mengajarku untuk berjuang. Skim realitinya, kesakitan bukanlah titik penamat. Ia adalah permulaan kepada satu misi hidup. Pernah kau perasan tak? Orang yang paling empati, paling memahami, paling penyayang biasanya adalah mereka yang paling banyak terluka? Sebab kesakitan mengajar kita perkara yang kesenangan takkan mampu ajar. Kesakitan membawa kita mendekat kepada Tuhan dalam cara yang kegembiraan tidak mampu lakukan. Bila kau sampai di titik paling rendah, barulah kau sedar hidupmu tidak ditopang oleh kekuatan sendiri, tapi oleh rahmat-Nya. Dan itu mengubah segalanya. Mungkin kau terfikir, tapi aku tak nampak apa-apa yang baik daripada semua yang aku sedang lalui. Itu normal. Bila kita masih berada di tengah ribut, sukar untuk melihat langit cerah di sebaliknya. Tapi kau tak perlu lihat. Kau hanya perlu percaya. Sebab apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang, secara diam dan dalam rahsia, suatu hari nanti akan masuk akal. Ia akan menjadi tempat perlindungan kepada orang lain yang akan berjalan melalui lembah yang sama seperti yang kau sedang lalui. Dan kalau kau bersedia, aku nak ajak kau cuba satu perkara. Selama 7 hari yang akan datang, setiap hari, tulislah satu kesakitan yang pernah kau alami dan satu pengajaran yang kau pelajari daripadanya. Tak kisah kalau pengajaran itu kecil dan ringkas, asalkan ia menjadikan kau insan yang lebih baik. Di hujung minggu nanti, baca semula semua yang kau tulis. Dan kau akan nampak bahawa Tuhan tidak pernah sia-siakan walau satu titis air mata pun. Setiap luka membawa makna. Kesakitan itu bukan memusnahkanmu, ia membentukmu. Jangan cuba lari dari kesakitan. Jangan sorokannya.
Jangan anggap ia tak wujud. Serahkan ia kepada Tuhan. Letakkan ia dalam tangannya. Sebab bila dia mengambil sesuatu yang melukakanmu, dia boleh ubahnya menjadi sesuatu yang menyembuhkan orang lain. Dan disitulah terletaknya erti perjuanganmu. Disitulah bernilainya air mata. Disitulah putus asa menjadi panggilan hidup. Satu hari nanti, kau akan pandang kembali saat ini dengan mata yang berkaca-kaca, tetapi penuh rasa syukur. Kau akan berkata, waktu itu aku tak faham, tapi sekarang aku tahu. Tuhan sedang mempersiapkanku. Sebab ya, kau pernah terluka, tapi kau juga telah dipilih. Ya, kau pernah berdarah, tapi kau juga akan berkembang mekar. Kerana kesakitan yang telah membuatkan kamu tersungkur hari ini, adalah juga yang sedang membentukmu untuk terbang tinggi esok. Dunia belum tahu tentang kisah seseorang yang bangkit, seseorang yang tidak pernah menyerah, seseorang yang dipulihkan dari dalam, dan kemudian menjadi pembawa penyembuhan kepada orang lain juga. Dan orang itu adalah kamu. Kamu yang sedang mendengar ini sekarang, mungkin hatimu sedang hancur berkeping-keping. Mungkin kamu sudah lama menahan air mata, berpura-pura kuat di hadapan semua orang, sedangkan di dalam kamu sedang menjerit meminta pertolongan. Mungkin tiada siapa tahu beban yang kamu pikul. Tiada siapa yang tahu betapa peritnya untuk bangun setiap hari dan terus bertahan. Tapi hari ini, aku mahu kamu dengar ini seolah-olah Tuhan sendiri sedang berbicara terus ke dalam hatimu. Aku masih di sini. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin kamu telah ditolak oleh orang yang kamu percaya, dilupakan oleh ramai, diabaikan oleh mereka yang pernah berjanji akan mencintaimu, tapi kamu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Walaupun ketika semuanya menjadi gelap, walaupun kamu berhenti berdoa, walaupun kamu menjauh, Dia tetap tinggal. Dia tetap menanti. Dan Dia masih ada di situ, di sisimu, memelukmu erat, walaupun kamu tidak merasakannya. Kerana kasih yang sejati tidak pernah meninggalkan. Kasih sejati tetap setia. Mungkin kamu fikir kamu sudah terlalu gagal, bahawa tiada harapan lagi, bahawa terlalu banyak masa telah terbuang. Tapi Tuhan tidak bekerja berdasarkan masa yang hilang. Dia bekerja melalui pemulihan. Dia mengambil sepihan dan menciptakan permulaan baru. Dia mengubah abu menjadi keindahan. Kamu belum nampak apa yang sedang Dia lakukan. Kamu belum sedar apa yang telah Dia mula bangunkan dalam dirimu. Kamu bukan satu kesilapan. Kamu bukan beban. Kamu adalah tujuan. Kamu adalah pilihan. Kamu adalah pelan yang sedang dibina oleh tangan pencipta seluruh alam ini. Dan walaupun hari ini kamu terduduk di tanah, berdarah dalam diam, tanpa kekuatan pun untuk berseru, dengarlah kebenaran ini dengan seluruh jiwamu. Ini bukanlah penamatnya. Masih ada kehidupan. Masih ada janji. Masih ada permulaan baru. Kamu hanya perlu melangkah sekali lagi. Sekali sahaja. Walau dalam tangisan. Walau tanpa kefahaman. Satu langkah lagi. Dan apabila kamu menoleh ke belakang nanti, kamu akan tersentuh melihat bahawa kamu tidak pernah berputus asa. Kamu akan memeluk dirimu sendiri dan berkata, segala usaha itu sangat berbaloi. Sebab Tuhan akan tunjukkan padamu bahawa semua ini bukanlah untuk memusnahkanmu, tapi untuk menolakkanmu menuju tujuan hidupmu. Dan jika air mata sedang mengalir saat ini, biarkan ia jatuh. Sebab kadang-kadang, menangis bukan tanda kelemahan. Kadang-kadang, skim roh Tuhan sedang menyucikan jiwamu, dan sedang memulakan semuanya dari awal. Kamu dikasihi. Kamu sangat diperlukan. Dan kamu masih akan mengalami hari-hari terindah dalam kisah hidupmu. Jangan lepaskan tangannya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Masih belum terlambat. Masih ada harapan. Dan keajaiban itu sudah pun bermula dalam dirimu.